Bersama-sama dengan PDRM telah pun mendengar taklimat daripada pejabat Peguam Negara melalui Datuk Idrus yang merupakan petanda bahawa pindaan kepada ISA dan juga akta-akta pencegahan yang telah pun kita umumkan sebelum ini telah pun siap dibincangkan oleh ketiga-tiga pihak. Akta-akta yang berkaitan merupakan rang undang-undang darurat ketenteraman awam dan pencegah jenayah pindaan 2010, rang undang-undang dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas pindaan 2010, rang undang-undang kediaman terhad pindaan 2010, rang undang-undang buang negeri pemansuhan 2010 dan juga rang undang-undang keselamatan dalam negeri pindaan 2010. Bermakna kelima-lima akta ini yang kita telah pun umumkan sebelum ini yang kita harap dapat dibentangkan untuk perbahasan di Parlimen, di peringkat KDN, pihak polis dan juga AG telah pun siap. Sekarang ni prosedurnya ialah untuk bawa perkara ni ke Kabinet. Dan kalau sekiranya semua berjalan dengan lancar, tidak ada sebab ianya tak dapat dibentangkan di Dewan Rakyat dalam masa yang terdekat ini. Banyak bergantung kepada perbincangan dan perbahasan dalam di peringkat Kabinet. Sebenarnya perjalanan ini merupakan satu perjalanan yang bukan mudah, kerana kita telah pun melibatkan seramai mungkin pihak-pihak berkepentingan, stakeholders, dan selepas setahun lebih sejak pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dahulu berhubung kait dengan ISA, sekarang ini dah diperluaskan kepada 4 akta lain yang mungkin ada kaitan secara langsung untuk membuktikan bahawa apa yang kita umumkan sebelum ini kita serius. Dan akta-akta yang mungkin tidak relevan dalam suasana keadaan hari ini perlu dipinda. Dan kebimbangan orang ramai berhubung kait dengan akta-akta pencegahan ini telah pun mengambil kira kebimbangan mereka. Sebab itu apa yang kita umumkan sebelum ini, saya percaya masih berada di atas landasan yang baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah pun bertungkus lumus melibatkan seramai mungkin pihak berkenaan dalam hal ini, dan sampailah kepada tahap apa yang telah pun ditaklimatkan kepada saya, Timbalan-Timbalan Menteri, dan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Soalan? Ini banyak bergantung kepada perbincangan di peringkat Jemaah Menteri. Seperti biasa, apa jua rang undang-undang dan pindaan yang perlu dibawa, perlu kita mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Dan ianya banyak bergantung kepada proses perbincangan di Kabinet dululah. Tak tahu lagi, kita tunggu tarikh, tunggu sekretariat tarikh yang diberikan di Jemaah Menteri untuk kita polish akta-akta berkenaan. Dan lepas ni saya akan teruskan proses mendekati pihak-pihak berkenaan, sama ada backbenchers ke, sama ada pihak pembangkang ke, pihak Bar Council ke. Dan ini akan berterusan kerana ianya ada kena-mena dengan kepentingan awam. Dan ianya ada kena-mena dengan keselamatan negara. Ianya ada kena-mena dengan untuk memastikan apa jua pindaan jangan sampai ianya menjejaskan keharmonian, keselamatan dan juga kepentingan orang ramai. Jadi itu semua mesti dimaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan terdahulu, supaya bila dibentangkan di Parlimen nanti, semua pihak telah pun dirujuk, insya-Allah. The peaceful assembly. I mean, if you the situation scenario is such now that if the situation is peaceful,
to assemble under one of the statutes that I mentioned just now, there's no reason why we should not allow it without too many restrictions. Secondly, the issue of the treatment of detainees, the other period of detention, the issue of powers of the ministers concerned. So these are the basic principles that we hear from the public needs to be addressed. Isu berhubung kait dengan tempoh tahanan, isu berhubung kait dengan kuasa menteri, isu berhubung kait dengan layanan kepada mereka yang ditahan dan keluarga mereka, isu berhubung kait dengan hak untuk berkumpul dalam situasi yang tak menjejaskan keselamatan dan juga keharmonian sesuatu tempat, berhubung kait dengan akta-akta yang perlu disesuaikan mengikut keadaan hari ini. Jadi saya harap bahawa semua pihak dapat membantu kita melihat secara realistik, dapat mengimbangi di antara hak dan hak individu dan hak majoriti dalam konteks keselamatan ini, dan membincangkan perkara ini secara konstruktif daripada hanya memikirkan dalam konteks polemik, politik dan emosi. No, but the issue of detention without trial has just been introduced in America in the context of terrorism in the Patriots Act, in the Anti-Terrorism Act in the UK, and the issues that have been raised by the public, I think, revolves around the 5 matters that I mentioned just now: powers of the ministers, detention, the time of detention. So if that will be addressed by these amendments, I don't see why should it be scrapped. And I don't think anybody has said that they want to scrap it totally. They say scrap subject to another act being introduced on the issue of terrorism and whatnot. So those were the arguments before. It's not a clear-cut black and white.